ruang digital. Para hadirin yang dihormati sekalian, bertemu kita sekali lagi untuk meneruskan slot kedua ceramah kita pada hari ini. Saya serahkan semula majlis kepada penceramah kita, Dr. Adnan, dengan segala hormat yang dipersilakan. Jazakallah khairan katsira pada tuan pengurus majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kalau nak bincang pasal anak 21, nak anak kena bincang macam inilah ya. Benda macam ni. Sedikit sejarahnya. Apa yang buat internet ya? Cuba teka. Nama dia Bill Gates. Dengar? Sekarang kan ada Melinda Gates Foundation kan? Atau orang yang terkaya dekat dunia lah. Yang buat COVID virus semua geng-geng dia lah kan? Yang membuat vaksin tu. Jadi Bill Gates ni nak cerita sikit sebelum yang lain masuk. Sangat kuat akalnya masa sekolah. Tapi tak tarbiyah lah ya. Lalu bila habis macam SPM tu, dia memang masuk universiti ya. Dia masuk Harvard. Bukan cara-cara orang boleh masuk Harvard. Tapi Bill Gates memang masuk Harvard ya. Tapi selepas 2 semester, Bill Gates tu ditendang keluar daripada Harvard. Walaupun akademiknya sangat-sangat hebat ya. Sebab masalah pertama Bill Gates tu, dia memang tak ada interpersonal skills. Dia tak pandai berkawan. Sebab dia memang seorang. Dan memang boleh ya, kita kuat akademik seorang. Begitu kau cikgu ada masalah, habis selesai lah. Jadi bila Bill Gates balik ke rumah mak ayah itu, dia memang duduk kat basement ya. Nah basement ya, kalau rumah dekat US tu, disebabkan puting beliung tornado tu, semua bangunan dan rumah kena ada basement ya. Sebab bila tornado itu sapu, kita masih selamat sebab kita di bawah tanah. Jadi Bill Gates tu memang bilik dia dekat basement, rumah mak ayah dia. Lalu berbulan-bulan dia kat situ, dia mula rasa dia bosan ya, sebab dia tak ada kawan. Sebab memang dunia ni dia tak ada kawan. Tapi mindanya sangat kuat. Lalu difikirkan macam mana nak cari kawan di dunia yang aku tak ada kawan. Keluarlah internet. Itu asal-asalnya mencari kawan di dunia sana yang sekarang kita kenal sebagai TikTok lah, Instagram lah, YouTube lah. Itu manusia yang buatnya. So dari satu segi pencipta internet itu ada sakit mental ya. Tapi kita semua guna produk yang dia buat. Itu kekuatan dia sampai sekarang. Sebab itulah kalau kita tengok klasifikasi orang barat, ada Gen Z lah, Gen Millennial, dia berdasarkan benda-benda yang macam ni. Itu asalnya. Ada beberapa benda yang kita kena tengok pasal internet. Dan bila kita go through macam ni, saya mengharapkan ibu ayah jangan kata anak saya baru umur 3 tahun. Dari segi akhir balik internet 7 tahun tu dah sangat-sangat balik ya. Dan kalau tak nak guna yang ni untuk anak 7 tahun pun, mungkin kita ada anak yang lebih besar, atau kita ada sepupu sepapak yang sentiasa guna internet, atau memang kita duduk dalam satu masyarakat yang benda ni memang ada. Ini tajuk yang paling popular dekat SK dengan SPM. Bila kita ulang data SPM tadi, inilah puncanya. Sebab yang batch yang lepas tu adalah anak-anak PKP yang terpaksa belajar online. Tapi on je kelas tu, tapi dia on benda-benda yang lain. Dari segi tarbiyah dan psikologi ya, internet ni nombor 1 isunya isu sempadan atau isu bias. Ibu-ibu dan ayah, kalau kita bagi anak kita tengok internet secara bebas tak ada kawalan. Maksudnya anak kita boleh tengok semua benda yang kita tengok. Jelas ke apa yang saya kata tadi?
Saya ulang sekarang ya. Okay. Kalau anak kita masuk YouTube, dia boleh tengok semua benda yang kita tengok. Masalahnya anak-anak ni akalnya dia bukan macam akal orang dewasa. Lalu dia bila tengok sesuatu tu persepsi dia berbeza dengan persepsi kita orang dewasa. Moga-moga kita boleh menilai baik dan buruk. Dia belum boleh ya sebab dia kecil lagi. Masalah ketagihan ni dia bermula masa kecil. Lama dia nak tengok lagi, nak tengok lagi, nak tengok lagi. Kejap lagi kita akan tengok mekanisme ketagihan. Lalu internet ni adalah dunia tanpa batas. Sedangkan Islam tu semua benda kena ada batas. Kata Rasulullah SAW bila masuk maghrib batasnya balik dan solat. Kata Rasulullah makanlah kamu sebelum kenyang. Faham ya? Makan pun kena ada batas ya. Okay. Jadi itu benda-benda yang internet tu tak ada sebab dia buka 24 jam dan dia boleh merosakkan potensi anak-anak tadi. Contoh yang paling jelas di depan mata kita. Anak-anak SK, SMK tu, dia berikhtilat. Dia dating pada umur yang sangat muda. Sepatutnya fitrah seksual tu tak payahlah nak dibangun kuasa sekolah rendah atau sekolah menengah ya. Sebab dulu puan kahwin umur berapa? 30. Puan kahwin umur berapa? 26. Puan kahwin umur berapa? 26. Betul lah kan? Orang kahwin 20-an. Jadi kalau nak kahwin umur 26, cerdiklah kita mula bincang pasal isu seksual 24-25. Sebab masa tu kita dah mula dah matang, betul lah kan? Tapi kenapa anak-anak Malaysia ni sekolah rendah dah mula dating? Rosak fitrah dia ya. Sebab sempadan tadi dia langgar. Contoh yang lain ya. Kata Rasulullah SAW, kalau selepas waktu isyak tu tak ada majlis ilmu, apa fitrahnya? Fitrahnya. Faham ya? Itu fitrah lah tu. Tapi kenapa ramai anak Malaysia ni malam-malam pukul 3 pagi masih tak ada kat rumah. Atau kalau kat rumah pun dia tak tidur. Itu melanggar fitrah ya. Lalu kalau kita nak tengoklah Sydney, Australia, Switzerland, Sweden ya. Kenapa data jenayah remaja mereka sangat rendah berbanding dengan data jenayah remaja Malaysia? Sebab ini adalah negara-negara, kalau Sydney, Australia, semua malls dia tutup pukul 6:30. Faham ya? Negara-negara besar ni semua benda lepas waktu kerja katalah 4:30, dia bagi lebih kurang 2 jam untuk kita shopping pergi grocery. Lepas tu semua tu. Dan barang siapa yang nak keluar malam-malam, bagi yang 18 tahun bawah, dia kena wajib ada mak dan ayah bersama mereka untuk tujuan-tujuan yang betul. Welcome to Malaysia. McDonald pun buka 24 jam. Tak habis-habis makan kalau untuk okay. Jadi susah kita duduk dalam masyarakat macam ni. Lalu kita yang kena ajar anak-anak tu batas-batasnya, terutama yang kat sini. Angkat tangan mak ayah yang tahu pasal dark web. Tahu kan? Betul kan? Kita yang tengok dekat web biasa pun kita dah takut, betul? Okay. Pornografi yang biasa pun dah biasa dekat web biasa. Dan ada anak-anak yang masuk dalam dark web tu yang penuh dengan kemungkaran sahaja. Ini benda yang kita sangat-sangat. Nanti kita tengok pornografi, games dan yang lain-lain. Nombor 2, isu games. Game kan masih. Alhamdulillah. Tengok kan? Terus dia tahu kan? Tadi dia tak komen, tiba-tiba dia komen. Apa tengok kan? Kenal semua tu kan? Dan senarannya terlalu panjang ya. Okay. Angkat tangan mak ayah yang tahu pasal Roblox. Tahu kan? Saya pernah berdebat dengan mak ayah SK dan SK pasal Roblox. Dia kata, apa salahnya kan? Roblox tu budak-budak sekolah rendah biasa main. Yang potong sana, potong sebetulnya. Potong, dia jumpa apa-apa, dia bawa gaji kan. Dia potong kursi, dia potong orang, dia potong pokok, dia potong bangunan. Itu je tujuan main Roblox. Lalu ada mak ayah ni, anak dia tahun 4.
Okay, dia memang eksekutif kewangan lah. Dia kata, apa salahnya anak saya main Roblox? Sebab dia belajar pasal conflict resolution. Anak saya belajar pasal anger management. Anak saya belajar pasal mengawal emosi. Tapi dalam tarbiyah kita, kalau dia tahun 4, umur dia berapa? 10. Apakah keutamaan manusia-manusia yang umurnya 10 tahun? Adakah conflict resolution itu keutamaan orang yang umurnya 10 tahun? Adakah mengawal emosi itu keutamaan orang 10 tahun? Orang 10 tahun keutamaannya apa? Jaga lisan dengan makan ayah, bangun pagi kejaduannya, menghafal Qurannya, itu keutamaan ya. Lalu sempadan tadi dilanggar. Bila dilanggar fitrahnya rosak ya. Games ini, satu, dia membazir masa. Kedua, dia menimbulkan ketagihan. Tengoklah gambar-gambar dia ni. Ni. Semua game di gambar macam ni ya. Semua pelakon, aktris perempuan dalam games tu, dia macam tu, faham ya? Dia bukan games je. Jadi kalau anak kita sekolah rendah main games yang macam ni, dia nak tembak kau macam ni. Faham ya? Dia ada benda-benda yang lain yang anak kita akan belajar dalam game selain dia tembak-tembak saja. Ada benda-benda yang hidden dekat situ, terutama isu-isu seksual dekat sini ya. Lalu dia membina habit dan sikap-sikap yang bukan utama untuk umur-umur yang sepatutnya. Ini bila kita brain scan, ya, anak-anak yang main games tapi tak ada nasihat. Contohnya, congkak online ada je, kan main congkak online ya. Matematik online, bola sepak online, dia banyak ya. Okay. Dan ini adalah otak anak-anak yang main game tapi kan nasihat. Beza tu kan? Okay. Bila Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita ni, dia biasanya cipta kita dalam bahasa sains equilibrium atau stabil atau seimbang ya. Sebab itulah kita ada dua tangan ya. Kita ada dua kaki ya. Kita ada dua mata supaya kita tak ada sengit, faham lah ya. Okay. Tapi orang-orang yang main game ganas ni, tengok kat sini tu dia tak dirangsangkan ni. Sedangkan orang yang stabil dia kena dirangsangkan secara seimbang. Perkataan yang tuan tu guna tadi, harmonis, seimbang, holistik dan bla 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 tu kan. Okay. Lalu bila anak tu main game ganas sangat, ada bahagian otak dia tu yang tak dirangsangkan. Sebab tu dah dia boleh membawa kepada ketagihan ya. Dulu-dulu dia tak pandang mencarut, dia mencarut bila kita ambil phone tadi. Dulu dia tak boleh tumbuk pintu tu, sekarang dia boleh tumbuk pintu lah. Dia macam ni ya. Kalau saya dua kaki, saya ambil kaki kanan ni, saya ikat pada kaki kiri ya. Lalu saya berjalan satu kaki dia selama 6 bulan. Lepas 6 bulan, buka ikatan tadi, apa terjadi dengan otot-otot belah kanan ni? Dia tak ada ya. Sama juga kalau kita guna dua tangan, lepas tu kita ikat satu tangan, kita dalam masa 6 bulan kita guna satu tangan ya. Dalam lepas 6 bulan, kuasa yang tangan yang kita ikat tadi tu, dia hilang. Faham lah ya? Jadi itu games sajalah yang ganas. Okay. Dalam kotak kita ni, dia banyak jus. Dia banyak fluid. Okay. Yang bertanggungjawab. Ya. Yang bertanggungjawab kepada ketagihan tadi itu nama dia dopamin. Okay. Kalau dulu-dulu kita cakap pasal ketagih, dadah. Okay. Dopamin ni maksudnya, kita kena ada dopamin supaya kita ceria dalam hidup. Dan setiap hari dalam otak kita terpenuh dengan dopamin lah. Dan bila dia kurang, kita rasa resah gelisah dan kita akan ulang aktiviti tadi supaya dopamin itu meningkat. Masalah dopamin itu dia tak kekal ya. Dia akan, kalau kita tak buat, dia akan berkurang. Katalah anak kita main Roblox pada umur 9 tahun ya. Katalah setiap kali dia main Roblox, dia dapat dopamin 1 botol. Okay. Lalu dia rasa seronok kan? Lepas 6 bulan dia main Roblox, dopamin itu akan berkurang jadi separuh.
Kalau dia nak penuhkan dopamin itu, dia kena buat apa? Tambah masa ya. Sekejap dia akan jadi 2. Lepas 6 bulan lagi dia akan jadi separuh lagi ya. Jadi nak kekalkan dopamin supaya saya ceria-ceria itu daripada 2 jam dia akan jadi 3 jam. Atau bila dia dah bosan dengan Roblox, dia akan memilih game-game yang lebih ganas supaya dopamin itu akan dijanakan secara lebih cepat. Itu logiknya dalam apa-apa ketagihan. Yang seronoknya ibu-ibu dan ayah ya, kita boleh latih anak kita supaya ketagih solat. Kita boleh latih anak kita supaya ketagih hafazan. Sebab logiknya sama. Sebab itulah orang yang sentiasa solat berjemaah, awal waktu, kalau dia lambat, dia rasa apa? Dia rasa resah, gelisah ya. Sebab dopamin solat dia dah turun. Dan dia kena solat supaya dia naik balik ya. Dan saya mohon, saya nak sangat ibu dan ayah ya, ketagihkan anak kita dalam hal-hal yang tadbiyah tadi. Supaya bila dia besar nanti, dia berubah menjadi habit dan sikap. Negara yang paling maju dalam internet ialah Jepun. Semua orang tahu Tuan pakai kereta apa? Kia, Korea Apa pakai apa? Berdua. Ini patriotik ni pakai Malaysia ni. Tapi dekat dunia ni, kereta paling popular tu dia nama apa? Toyota ya. Kalau tuan-tuan nak cari kereta yang paling reliable yang tak pernah rosak pada tempat-tempat tak sepatutnya rosak, namanya Honda ya. Mahal sikit lah. Dekat US, kereta yang dah 20 tahun nombor 1 best selling car is Camry ya. Kita masuk dalam Camry, itu aksesoris dia macam Volvo, macam Mercedes ya. Tapi harganya bukan separuh. Jadi dia ada Honda, dia ada Toyota, dia ada Mitsubishi, dia ada Nissan, dia ada Subaru. Semua tu produk Jepun lah. Negara yang paling tinggi teknologi adalah Jepun. Dan di Jepun juga ada penyakit teknologi yang namanya Hikikomori. Pernah dengar nama Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepun sebelum yang mati ditembak. Hal itulah kan. Masa dia jadi Perdana Menteri, dia lancarkan satu video di Jerman. Tajuknya Society 5.0. Sebab Jepun sekarang sudah pun menjadi masyarakat 5.0 ya. Kita masih lagi 3.0 lebih-lebih. Dalam video promosi Society 5.0 tu, kalau nak tengok dekat YouTube, dia keluar ceritanya antara seorang nenek dengan seorang cucu yang duduknya cukup kampung macam Gua Musang tu lah ya. Lalu nenek tu bangun dalam video tu. Dia bangun, dia pun pergilah ke dapur sebab nak breakfast. Dalam rumah dia ada sejuk yang AI. Dia pun pergi sejuk tu bercakap pada dia. Good morning, man. Dia pun jawab, good morning. Okay. Lepas tu sejuk tanya kat dia, what's for breakfast hari ini? Dia pun tekan. Dekat sejuk itu penuh dengan putang ya. Kata dia tekan roti canai. Roti canai pun keluar. Dia pun makan roti canai ya. Lepas tu dia pun check lah dia punya ubat. Jadi ubat darah tinggi dia dah habis. Dia pun guna phone dia, dia tulis, lepas tu datang dah petrol dia, hantar ubat darah tinggi. Lepas tu bangunlah cucu dia. Benda yang sama, dia pergi bersejuk tadi, dia tekan untuk breakfast dia. Lepas tu dia mandi, dia pergi nak pergi sekolahan, dia tunggu di jalan, datanglah driverless bus. Bus yang tak ada driver. Saya bukan bercakap pasal depan, saya cakap pasal sekarang ya. Sebab benda dah berlaku. Dia coming to Malaysia. Walaupun mungkin dah ada rekod. Jadi dekat Jepun ni, Hikikomori ni adalah orang yang tak keluar daripada bilik dia minimum 6 bulan ya. Dan ini datanya sekarang, okay, yang average yang tak keluar rumah sekarang dekat Jepun adalah 7 tahun. Dan dia boleh hidup macam. Dan kerjaya kata Shinzo Abe masa buat promosi video tu, dia kata antara kerjaya yang paling lumayan dekat Jepun sekarang adalah duduk sebelah pintu Hikikomori itu, borak-borak pasal hidup. Dia kata semua benda boleh
oleh dia disantuni oleh AI kecuali isu-isu emosi manusia dia kata tak boleh buat. Yang yang kita nak buat. Ini hipokromori dekat Jepun dan dalam masa terdekat ada 10 juta hipokromori dekat Jepun. Lalu ibu-ibu dan ayah, macam mana ya kita nak tengok anak kita tu terganggu ke tidak? Ada dua cara ya. Nanti kalau berminat nak ambil ujian, ya, email kat saya akan bagi ujian ketagihan internet yang digunakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Bila Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggunakan ujian internet ni kepada anak-anak KSMK di Malaysia, ya, pada tahun 2017, ini test yang agak lama ya. Ya. Semua SMK, SMKA, Sekolah Menengah Teknik, Sekolah Menengah Profesional, MRSM tu, semua anak-anak tu yang betul-betul ketagih lebih kurang 20%. 20% daripada anak-anak. Kalau nak ya, jadi satu cara kita nak tengok anak-anak kita tu, kalau dekat sekolah Islam Hidayah, bila anak-anak tu datang orientasi tingkatan 1, ya, dia wajib ambil test. Dan bagi anak-anak yang skor 60 ke atas, kalau sekolah kami lah, ya, dia wajib pergi jumpa kaunselor untuk memulihkan. Pada pandangan kami, 60 tu sudah masuk tahap ketagihan. Ya. Walaupun peringkat ada bagi WHO 80, ya, situlah sekolah hidayah dia bagilah. Satu cara lagi kalau kita nak nilai anak kita ketagih ke tidak, kita boleh ukur dari segi masa. Ya. Kalau anak kita menggunakan internet 21 jam atau lebih seminggu, ya, dalam isu-isu yang tak ada kena-mengena dengan akademik atau kekeluargaan. 21 seminggu. 21 bagi 7 dapat 3 jam sehari. Dia guna internet 3 jam atau lebih sehari dalam isu-isu yang bukan akademik atau kekeluargaan, dia dikatakan ketagih internet. Itu adalah syarat-syarat WHO, ya. Kalau kita guna yang tu ramanya anak Malaysia yang ketagih internet, ya. Dia ada terapi lah, ya. Kalau saya buat terapi itu adalah cara-cara yang digunakan. Tapi pada semua setiap ketagihan, dia memerlukan 6 bulan minimum yang jumpa kaunselor 2 kali sebulan. Kalau nak pulihkan anak. Nombor 4. Yang ni ya, saya minta betul-betul ibu dan ayah pantau anak-anak ya. Sebab cabarannya terlalu tinggi. Dan malangnya tajuk-tajuk macam ni tak pernah jadi khutbah Jumaat lagi sampai sekarang. Okay. Ada negeri-negeri yang bagi ceramah khutbah pasal dan khasiat buah-buahan tempatan ya. Bahkan isu yang mencabar depan mata tu dia tak jadikan tajuk khutbah Jumaat. Okey, benda ni sebab kita dah dewasa ya, kita tahu apa benda ni. Okay. Ini antara cabaran yang paling tinggi bagi anak-anak sekolah menengah Ikram Muslim. Okay. Sebab sekarang sekolah hidayah dia ada cyber tutors, dia ada pengawas online. Ya. Sebab target nak jaga 24 jam lah. Okay. Jadi kalau saya ceramah dekat SMK untuk anak tingkatan 5, satu dewan tu semua anak-anak tingkatan 5, saya akan panggil ketua pelajar ke depan dan soalan saya akan tanya ketua pelajar tu, cuba tengok semua sahabat lelaki dalam dewan ni berapa ramai lagi yang belum pernah menonton pornografi. Jawapannya berapa? Maksudnya semua dah tengok. Kita tak berani nak tanya seawal mana mereka. Ya, kalau isteri sebelah-sebelah nak tanya suami, silakan tanya. Ini kesannya kalau kita banding Malaysia dengan negara lain. Okay. Di Singapura, setiap 4 remaja daripada 1,000 remaja akan mengandung di luar nikah. Di Hong Kong, 3 remaja daripada setiap 1,000 remaja. Di Malaysia, 14 remaja daripada setiap 1,000 remaja. Dan kebanyakan ini adalah anak-anak Melayu. Okay. Ini datanya. Dan kalau kita tengok data ni, lebih teruk daripada London, lebih teruk daripada New York, lebih teruk daripada Sydney, lebih teruk daripada data-data luar negara. Ya. Kalau kita ambil 100 orang anak-anak remaja yang dapat HIV dan AIDS,
70 daripada 100 itu adalah anak-anak Melayu. Itu maksudnya. Okay? Dan tengok dari segi umur dia, dah ada anak-anak Malaysia ni yang dapat HIV dan AIDS kurang daripada umur 13 tahun. Ya? Dan kita masih memperdebatkan kenapa kita nak bawa sex education dalam kurikulum sekolah menengah. Yang ni kena masuk dalam kurikulum sekolah. Bukan pada pasal nak ajar pasal benda-benda yang macam ni. Sebab kalau ikut sunnah, sex education itu bermula masa kecil. Ya? Contoh bila anak kita tu masuk tandas, dia umur 3 tahun. Bila anak tu keluar tandas, dia telanjang. Ya? Tolong ajar dia sex education. Ya? Supaya dia tutup aurat. Ya? Tapi orang Melayu ni, bila anak masuk tandas, anak 3 tahun keluar tandas, dia tak tutup aurat. Tak tutup apa. Tengok view-nya. Lihatlah kan? Jadi ajar ke anak tu, bila kita berada di luar, kita kena tutup aurat. Itu sex education, itu Quran dan Sunnah. Kalau dia nak masuk bilik tidur kita sampai kita kunci atau kita tutup, dia kena minta izin nak masuk bilik tidur kita. Itu juga sex education ikut Quran dan Sunnah. Ya? Jadi bolehlah masuk dalam kurikulum sekolah benda-benda yang macam ni. Ya? Ini salah satu website porn yang percuma. Dan kebanyakan ini semuanya percuma. Ini satu daripada puluhan. Nama dia Pornhub. Tengok dia punya katanya. Ibu-ibu dan ayah-ayah. Tak boleh lawan kita, memang tak boleh lawan. Sebab itu pakar. Pakar dia yang buat. Jadi nak cakap poin yang nombor 1 tadi. Kalau anak kita guna telefon, dia boleh tengok semua ni sebab semua ni memang percuma. Zaman saya dulu bukan tak ada pornografi. Ya? Cuma dia keluar dalam bentuk magazine. Pertama, malu nak pergi kedai nak beli kan. Orang nampak kan. Kedua, sekali sebulan je dia keluar kan. Ketiga, kena bayar. Keempat, 30 muka surat je kan. Lepas tu kena tunggu bulan-bulan kemudian. Sekarang semuanya percuma. Ya? Itu beza ketagihan sekarang dengan ketagihan dadah. Kalau ketagihan dadah, kontak je AADK, masuk ke dalam sana, dia putuskan sumber ketagihan tadi. Orang tu nak meraung ke, orang tu sakit ke, dia tak ada sumbernya. Masalahnya sekarang sumbernya dekat tanah. Dan dalam Pornhub ni, ada gambar-gambar yang agak biasa yang anak kita posting. Ya? Yang tu kena pesan pada anak kita. Sebab dia terlalu banyak teknologi yang baru. Pesan pada anak kita ni, jangan letak gambar dekat internet. Gambar yang sopan kita letak ni, dia boleh telanjangkan. Faham kan? Menggunakan teknologi yang ada. Sebab itulah yang kalau tengok book, magazine, semua tu, gambar depan tu kan, itu bukan orang betul. Itu yang dah di-touch up dengan macam-macam AI tu. Jadi orang pernah tanya Bill Gates satu soalan. Benda-benda yang kita letak kat internet tu, boleh delete ke tak boleh delete? Boleh buang ke tak boleh buang? Jawapannya, tak boleh buang. Ya, kan? Semua yang kita letak dekat WhatsApp ke apa-apa tu, walaupun kita delete bahagian kita, bila kita dah hantar tak siapa, tak boleh delete. Ya? Jadi ada seorang tanya, katalah saya masa remaja, letak gambar macam. Lalu saya masuk universiti, saya pun jumpa dah Ikram contohnya kan. Saya pun dapat datang pihak Ikram. Habis Universiti Melaya, saya pun dah kerja lah kan. Maksudnya saya dah baik dah. Okay. Saya sekarang kerja sebagai pegawai pengurusan sumber manusia. Saya bertugas ambil pekerja baru. Ya. Sebelum kita ambil pekerja baru, kita buat apa? Kita search online. Kita tengok siapa dia. Sebab rekod dia semua ada online sekarang. Sedangkan kita tak tahu bahawa dia dah berubah. Sebab semua benda yang kita buka online kan ditunjukkan daripada segi tarikh kan, daripada awal sampai. Jadi kita akan jumpalah gambar-gambar dia yang dulu-dulu tu sebenarnya kalau kita nak cari. Dan orang tanya pada Bill Gates. Kalau dulu saya dajat, sekarang saya dah taubat. Macam mana saya nak buang gambar-gambar yang dulu-dulu yang teguk-teguk tu takut orang jumpa. Bill Gates kata tak boleh buang. Cara yang paling baik dia kata, ambil gambar yang baik banyak-banyak, post banyak-banyak supaya yang teruk-teruk tu dah
Bawah sana orang nak cari pun tak jumpa dah dia kata. Tapi dia kekal di situ ya. Jadi teknologi yang baru yang ada di ibu dan ayah, kalau kami gambar seorang-seorang yang sopan, dia boleh telanjangkan kita, dia boleh Photoshop, dia boleh edit mana-mana ya. Dan pesan kepada anak-anak kita, kalau nak ambil gambar jangan post. Kalau nak post juga ambil gambar ramai. Jadi bila dia zoom tu dia pecah pixel. Dia tak boleh buat apa-apa kalau gambar boleh macam itulah ya. Jadi itu dari segi gambar. Ini otak anak yang sehat. Ini otak anak yang rosak disebabkan ketagih dadah ya. Ini rosak disebabkan ketagih pornografi ya. Kita duduk dalam satu masyarakat yang menganggap isu ni isu yang biasa-biasa. Ini bukan isu yang biasa-biasa ya dalam konteks tarbiyah sekolah-sekolah Islam. Saya nak bawa isu ni yang tak tahu kenapa dia tak masuk media Malaysia. Dia keluar media antarabangsa. Pedofilia adalah seseorang dewasa yang sukakan anak-anak yang belum balik untuk tujuan-tujuan seksual. Itu maksudnya. Jadi Richard Hackle ni yang umur 30 tahun, dia ni diambil oleh satu NGO di Petaling Jaya. NGO tersebut adalah gereja ya, untuk mengajar anak-anak Malaysia 2 subjek. Satu bahasa Inggeris, satu lagi Bible Studies atau pengajian Injil. Jadi dia masuk Malaysia tahun 2017, dia keluar Malaysia 2015. Dia buat apa yang dia buat ya. Bila dia balik ke UK 2015, polis UK syak bahawa dia ni pedofil ya. Jadi polis rempuh apartmen dia, rampas phone dia yang penuh dengan gambar dan video orang dewasa buat seks dengan anak-anak yang belum balik, dan rampas laptop dia. Dalam gambar dan video tadi ada gambar dan video dia buat aksi yang dosa ya. Lalu buktinya sangat kokohlah. Lalu dia dibicarakan di Mahkamah UK. Mahkamah UK tak ada hukum gantung selama mati ya. Jadi dia dijatuhkan hukuman 22 life sentences. Satu life sentence 65 tahun ya. Jadi 22 darab 65 tahun ya. Sebab dia didapati bersalah melakukan hubungan seks dengan 200 orang kanak-kanak yang umurnya 6 bulan hingga 12 tahun. Cuba agak 200 orang tu bangsanya apa? Itu poin saya ya. Bangsanya Malaysia. Tapi tak keluar dalam kita punya coverage. Lalu saya tengah ikutilah pembicaraan dia dekat Mahkamah UK dulu. Dan hakim tu pernah bertanya je ya, kenapa pilih Malaysia? Kenapa tak kat UK? Ke tak buat kerja-kerja dekat Namibia? Ke dekat Nepal? Ke dekat Bangladesh? Ke kenapa pilih Malaysia? Apa dia jawab? Dengan senyum dia jawab, mak ayah kat Malaysia ni memang bagi phone pada anak mereka pada umur yang sangat. Saya tepat ya. Saya grow ya masuk restoran. Restoran mana-mana. Sekarang lah mak ayah katalah 4 orang anak. Lepas order tu, diorang buat apa? Main phone eh. Kalau anak kecil tu dia tarik kursi yang tinggi tu kan. Lepas tu dia buat apa dengan anak tadi? Dia letak phone depan walaupun anak tu tak boleh duduk lagi pun sebenarnya. Lepas tu anak tu menonton phone Lalu kita bayangkan anak tu lahir dengan fitrah tadi. Dia ada potensi minda tadi. Pada umur macam tu dia dapat exposure yang macam tu. Apa jadi dengan minda tadi bila dia besar? Jadi yang tu yang lalu saya tunjukkan pada ibu-ibu dan ayah ya. Ini grup WhatsApp pedofilia Malaysia. Welcome to Malaysia. Dia macam ni public. Dia bukan private pun ya. Jadi katalah anak kita umurnya 8 tahun. Dia ada phone sendiri. iPhone pula tu. Lalu salah seorang pedofil dapat nombor dia kan. Lalu dia add lah anak kita kat situ. Anak kita belum balik dia faham apa-apa pasal ni. Dia seronok pun ada orang dewasa santun ni, dia masuk ni hantar bunga, hantar duit pada dia kan. Lama-lama pakcik dia pakai dia. Itulah cara-caranya tadi yang Richard Hackle buat tadi kepada anak-anak dia. Jadi ibu-ibu dan ayah benda ni berada di hujung jari ya. Dekat sangat dengan anak-anak kita. Nanti kita bincang nak buat apa dengan phone tadi. Nak bagi ke tak nak?
Tak nak lagi ya. Okay. Ini adalah ujian pornografi yang saya bagi kepada anak-anak SMK lah biasanya. Kalau nak ambil lah dia ada ujian psikometrik. Jadi ujian ketagihan internet ini adalah ujian ketagihan pornografi supaya kita boleh rawat ya. Sekiranya berminat dengan psikometrik ini boleh email saya, nanti saya akan bagi ya. Nombor 5. Ada anak nampak warak ya, tapi masuk internet mulut dia la ilaha illallah dengan polis cyber ya. Jadi ini juga penyakit ya. Lalu sebagaimana kita ambil ujian ketagihan tadi, kita buat open communication tadi ya, awal-awal ya, sekiranya anak kita tu dibuli, dia boleh jumpa kita, dia boleh maklumkan kepada kita ya. Tahun lepas tak silap daripada KPM, okay, ada 100 lebih panggilan palsu daripada seseorang yang melakukan pihak sekolah bahawa di sekolah tu ada bom. Penatnya kita bagi pihak sekolah nak tutup ke, nak buka ke, nak tutup ke, nak buka polis datang sekolah ya. Benda tu berlaku sekarang makin lama makin banyak. Ini semua buli ya. We're entering an era. Ini saya tunjukkan tu kalau nak tengok pasal AI. Ini bukan Obama ya. We're entering an era with our enemies to make it look like anyone is saying anything at any point. Jadi sebab kita ada masa. Tahu kan AI, artificial intelligence. Sekarang bergaduh dekat Hollywood ya. Sebab orang Hollywood. Sebab dia boleh ambil suara kita selama 2 minit ya. Dan dia boleh guna suara tu sampai bila? Sebab kartun tu kan dia guna suara orang kan. Dan dia kena bayar orang tu gaji yang sangat tinggi menggunakan suara dia. Tapi sekarang menggunakan AI, dia boleh ambil suara kita 2 minit, dia boleh guna suara tu sampai bila-bila secara percuma. Dan dia boleh buat apa-apa gambar dan video pasal kita yang itu bukan kita. Contoh yang pertama berlaku kat Malaysia adalah Ustaz Abid Liu. Pernah tengok videonya? Ustaz Abid Liu berzina dalam salah satu hotel dekat KL. Ada video dekat mana? Persoalannya, itu Abid Liu ke bukan Abid? Patutlah ibu dan ayah ya. Kita dalam surah Al-Hujurat, balik nanti, pendek je surah tu, 11 ayat saja. Ada perkataan tabayyan. Tabayyun. Periksa dulu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dapat berita-berita macam tu, sebab ada AI sekarang ya. Jadi Allah kata dalam surah Al-Hujurat, bila kita dapat berita-berita yang kita tak tahu daripada mana datang tu, kita ragui kesahihannya. Kataan Quran guna tu tabayyanu. Periksa dulu. Katalah betul itu Abid Liu. Sekarang tanya di kita. Tanya tu maksudnya semuanya aktiviti minda tadi yang kita nak latih anak-anak dalam falsafah, dalam visi dan misi tadi. Nak forward ke tak nak forward? Orang Melayu ni pelik ya. Dia kata kalau sahih boleh forward. Tak. Kalau bentuk sahih sekalipun, belum tentu kita boleh forward. Sebab tujuan kita, kalau kita tahu itu adalah video yang sahih pasal Abid Liu, kita nak betulkan siapa? Kita nak betulkan Abid Liu lah, betul lah kan? Kalau kita nak betulkan Abid Liu, kita kena pergi jumpa siapa? Kena jumpa Abid Liu lah. Kenapa kita nak sebar-sebarkan dekat internet? Kalaulah video tu sahih, itu maksudnya tabayyanu ya. Sebab kata Rasulullah SAW, kalau kita tutup aib seorang dekat dunia ni, dekat akhirat nanti kan Allah tutup aib kita yang kita banyak sangat, yang kita tak nak orang tahu ni, yang Allah saja tahu kan. Jadi ibu-ibu dan ayah, ini benda yang berlaku salah satunya di Spain ya. Menggunakan AI ni bandar yang macam Gua Musang ya. Yang jauh ceruk kampung yang orang tak kenal tu. Tiba-tiba keluar gambar anak-anak remaja perempuan sekolah dekat situ dengan pornografi. Tapi semua tu bukan mereka. Sebab yang buat tu adalah anak-anak lelaki ya. 11 orang. Menggunakan AI. Satu kampung bisa ya. Ini kampung ya. Dan Malaysia ni ada antara satu-satu negara yang internetnya sangat laju. Pergi je restoran mana-mana, pergi je hotel mana-mana, semua dapat percuma sekarang ya. Nombor 6.
isu masa ya. Nak tanya mak ayah, kalau anak kita sekolah menengah, kalau dia nak dapat A dalam setiap mata pelajaran yang dia ambil, berapa jam yang dia kena balik belajar kat rumah? Maksudnya belajar selepas habis sekolah. Kalau ikut kajian, anak tu kena belajar 4 jam. Kalau dia dapat straight A dalam semua mata pelajaran lah. Sebab logiknya macam ni, kalau kita engineer, kalau kita guru, kalau kita buat kerja apa-apa lah, kita kerja lebih kurang 10 jam satu hari. Tanyalah ibu-ibu. Kalau ibu yang kerjanya suri rumah tu jangan tanya dia itu. Jadi anak-anak tu biasa pergi sekolah, dia belajar lebih kurang 6 jam ya. Cuma campur tolak, pergi tandas, semua tu rehat tu. Jadi 8 jam lebih kurang lah. Jadi nak cukupkan 10 jam tu, dia akan tambah lagi 4 jam di rumah. Barulah dia dapat complete student. Itu beranggapan bahawa bila dia masuk kelas 6 jam tadi, dia betul-betul fokus kepada apa yang belajar dia berlaku dalam classroom. Isu yang terakhir, supaya lepas ini kita boleh borak-borak, isu nombor 7. Cuba tengok sekiranya anak-anak kita berada online. Dalam 7 deria yang kita bincang tadi. Ingat lagi? Deria yang mana daripada 7 yang paling internet rangsangkan berdasarkan gambar ni? 2 sahaja ya. 1, mata, kedua, telinga. Maka anak-anak kita tak menjadi manusia. Dia menjadi mamalia ya. Saya kalau ceramah dengan anak-anak SMK, saya kata senang dan anak-anak faham ya. Katalah dekat sini cikgu letakkan 5 sofa ya. Sofa pertama mamalia pertama babi. Sofa kedua mamalia kedua kambing. Sofa ketiga mamalia ketiga kucing. Sofa keempat mamalia keempat lembu dan seterusnya. Lepas tu kata diorang ni menghadap ke sana dan keluar dari dekat skrin tu tiba-tiba telescope. Dengan lompat kata memang mamalia yang mengekor ikut kusuk ya. Tak bergerak. Sebab mata dan telinga mamalia tadi pun dirangsangkan dengan video yang sedang berjalan ke depan. Sama dengan internet. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah benda yang kita kena faham, ini manusia ya. Kita tak nak rangsangkan anggotanya sahaja ya. Kita nak rangsangkan mindanya yang dulu. Supaya minda tu boleh cakap pada anggota tadi supaya bertindak ya. Di belakang internet tu ada apa? Di belakang internet tu ada AI atau algorithms ya. Tuan-tuan semua dah masuk YouTube betul? Katalah kita masuk YouTube, kita tengok pasal Mahathir Mohamad. Lepas tu apa YouTube buat dengan kita? Dia akan cadangkan lagi video pasal Mahathir Mohamad beribu-ribu lah kan betul? Itu AI yang buat namanya algoritma lah. Ya, saya kalau masuk YouTube, saya tengok video memancing sebab saya minat mancing. Ultimately, dia nak suruh kita beli produk memancing sebab semua tu ada advertisement-nya, betul lah kan? Okay. Jadi kalau anak kita umurnya 5-6 tahun, dia masuk, dia tengok gambarku kucing. Lepas tu apa yang YouTube buat? Kucing. Bahaya ya, sebab kalau kita dah tua, kita dah explore minat kita dah tahulah dekat luar tu apa benda yang ada. Tapi kalau anak tu kecil, dia mula tengok kucing, lama-lama dia tak tahu di luar tu ada babinya, ada beruangnya, sebab yang dia tahu cuma kucing ya. Ini benda yang sangat bahaya ya, sebab anak tu masih kecil lagi ya. Sebab tu bahaya kalau kita bagi benda yang nampak macam okey, macam YouTube ya. Itu antara benda yang bahaya. Sekarang kita nak bincang nak buat apa. Ini soalan yang orang tanya pada Bill Gates. Nak buat apa? Dia kata pakai filters. Itu filters yang Bill Gates cadangkan, saya letakkan. Kalau siapa nak filters kepada phone anak-anak. Kalau kita travel di jalan Raya Utara Selatan tu kan kita ada tengok banner yang pasal patuh syariah tu kan, yang dia mencadangkan benda macam ni lah.
Masalahnya kebanyakan filters ni siapa yang buat? Orang barat yang buat menggunakan
orang tu. Tanya anak tu, apa pandangan kamu, apa perasaan? Oh, katalah kita dah sampai hujung 2024, kita nak bercuti ke Cameron Highland atau ke mana-mana. Kita ada anak umurnya 12-11 tahun. Boleh dia kita bagi tugasan itu kepada dia supaya dia search kita nak pergi mana ya. Sebab kita tanyakan pandangan dia. Lalu kita tanyakan anak-anak lain, apa pandangan dia kalau kita ke Cameron Highland. Kalau anak tu mungkin 31 tahun, dia boleh jadi berdahari, betul kan? Berdahari trip ni. Itu yang saya cakap tadi. Kita bersama-sama sebagai satu keluarga mengadakan ilmu dan kemahiran. Ya. Yeah. Next one is wujudkan peluang untuk anak-anak beraktiviti dan menyumbang. Tadi cikgu dan anak cakap tadi kan, ajar anak kita daripada kecil lagi supaya Islam ni menyumbang, memberi. Kalau anak saya tu saya buat yang nombor 1. Ajarkan daripada kecil lagi bahawa hidup ni memang kena memberi. Banyak benda kita belajar daripada hidup ni sebab kita memberi kepada orang lain, nanti dia respon kepada kita. Lalu banyak rumah-rumah orang tua, anak yatim, hospital tu libatkan anak kita pergi ke tempat-tempat yang macam ni. Dan tolong explore hobi-hobi yang baru bersama anak. Sebab anak-anak tu memang berbeza. Saya anak yang pertama dengan anak kedua sangat berbeza. Ya, anak pertama tu memang slow learner, walaupun dia buat medik ya. Dia lepas kalau sempat Isyak, dia kena masuk bilik dia memang kena study betul-betul. Masa tu dia ambil 12 subjek sebab dia lah batch yang paling akhir 12 subjek. Dia ambil pure science tambah basic account. Lepas tu semua 11 subjek. Anak saya yang tengah laki tu tak pernah ada tuition, tak pernah study banyak sebab dia akan dapat dalam kelas 90%. Fokus betul-betul, semua cikgu cakap dia memang dapat. Anak sebelum memang tak dapat. Lalu dia study. Jadi anak kita tu berbeza-beza lah. Jadi mereka akan ada hobi yang berbeza. Sebab tu dalam isu Islam nama dia kezaliman. Zalim ya. Jadi hati-hati seorang ibu dan ayah supaya tak berlaku zalim. Katalah anak kita 3 orang ke saya. Katalah kita jadualkan selepas Isyak semua masuk bilik dan study ya. Adakah dikatakan adil kita pergi tengok setiap anak tu sejam sekali. Lalu kita buat teh masa dia belajar. Atau adil kalau kita tahu anak kita yang pertama tu OKU lalu kita spend masa lebih pada dia berbanding dengan anak kedua yang tak perlu berbantuan tadi. Dan nombor 2 tu dikatakan adil ni. Yang pertama tadi dikatakan tidak adil. Maksudnya kita kena bagi perhatian tu bergantung pada keperluan anak-anak tadi. Ya? Kalau saya ulang yang terakhir masa pun dah habis. Anak yang melihat ibu bapanya berkhianat, dia tidak mungkin belajar amanah. Anak yang melihat ibu bapanya selalu mengikut nafsu, tidak mungkin belajar keutamaan. Anak yang melihat ibu bapanya berkata kufur, caci maki dan celaan, dia tak mungkin belajar manis. Anak yang melihat ibu bapanya marah, bertegang orang dan emosi, tak mungkin belajar sabar. Anak yang melihat ibu bapanya bersikap keras dan bengis, tidak mungkin dia belajar kasih sayang. Dan anak yang melihat ibu bapanya berbuat dusta, dia tidak mungkin belajar jujur. Okey, insyaAllah kita hari ini kita berniat kita akan menjadi contoh yang terbaik untuk anak kita dalam semua perkara insyaAllah. Okey, jadi kalau nak kontak saya, itu nombor saya, WhatsApp pun ada, email pun ada. Kena awam Malaysia senang ya, kalau raya tu dia bawa dia lah kan, kalau boleh penting tu pasangan lah kot. Ini anak saya Silong dengan suami dia, dua-dua medical doctors, ini anak dia kan. Ini yang tadi dia tadi isteri dia yang masih belum kahwin. Kalau ada anak dewasa tadi nampak keragihan internet tadi bolehlah minta psikometrik. Ya. Jadi jazakumullah khairan pada semua yang hadir pada hari ini dan ada agak panjang dan maklumatnya dengan berloaded tadi. Ya, dan kalau berminat saya akan bagi slide pada Wilson, dia akan bagi pada Maya untuk berikan diri kalau nak. Ya. Saya mohon tentunya ada kelemahan semasa perkongsian tadi. Moga-moga berminat. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada pimpinan atas segala ilmu dan nasihat yang telah diberikan untuk diamalkan pada kehidupan sehari kita insya-Allah.
Baik, sekarang ni adalah sesi soal jawab. Ada ibu bapa yang ataupun muallim dan muallimah untuk menyoal kepada penceramah. Sekiranya ada boleh berdiri di mic dekat dengan insya-Allah. Saya kira tak ada insya-Allah. Okey baik. Seterusnya, majlis menjemput Dr. Adnan diiringi Dr. Abdul Rahman dan Muallim Fadil untuk sesi pemberian cindera mata kepada penceramah. Majlis mempersilakan. Kita telah pun sampai ke penghujung majlis. Diingatkan kepada ibu bapa untuk mengisi borang survey yang telah disediakan di dalam grup Telegram. Hadirin yang dihormati, saya mewakili jawatan kuasa pelaksana aktiviti merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Adnan atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah kita pada hari ini. Tidak lupa juga majlis ingin mengucapkan terima kasih buat semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penganjuran program seminar keibubapaan pada hari ini. Sebelum kita sampai ke penghujung majlis, majlis menjemput Muallim Fadil bagi membaca doa majlis penutup. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأتم ودها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun atas dasar kecintaan terhadapmu, bertemu atas ketaatan kepadamu dan bersatu atas dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk menyokong dan menegakkan syariat. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkanlah kemesraannya dan berikanlah petunjuk untuknya. Penuhkanlah ya Allah hati-hati ini dengan cahayamu yang tidak pernah pudar. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan, keyakinan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah hati-hati ini dengan ma'rifatmu dan matikanlah dalam syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Allahumma inna
نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Ya Allah, justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami, program kami ini, kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, daya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maqsuma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yattba'una شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsiran wa alifin atas bahasa doa untuk sebentar tadi. Dari mana asalnya usah diusul, boleh budinya menambah hati. Kalau ada bicara salah tersasul, jangan disimpan di dalam hati. Saya memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya menyaksikan majlis ini. Sekian saja, salam hormat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan salawat. Subhanallah. Majlis usul. Diminta untuk PJK untuk sesi bergambar bersama penceramah. Mu'alimah, semua mu'alim dan mu'alimah diminta untuk tunggu sebentar. Kita insyaAllah di sesi bergambar.